Mewakili Badan Pekerja Majelis Sinode, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada GKY Mangga Besar. 我代表国语堂大会向芒格布萨的国语堂大家来祝贺75周年快乐。 Meskipun sebenarnya ini adalah ulang tahun seluruh GKY, tetapi karena GKY Mangga Besar adalah gereja yang pertama, maka ini juga adalah memang ulang tahun GKY Mangga Besar. 虽然这是全国语堂的一个的周年庆典，但是因为我们芒格布萨是第一届的国语堂，所以这也是我们教会的这个周年纪念。 Kiranya gereja ini Tuhan berkati dan pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang, berkat bagi bangsa ini. 谢谢上帝使用我们的教会成为多人、成为国家的祝福。 Mari sama-sama kita masuk dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. 在我们听到之前，让我们先一起来祷告。 Kami bersyukur untuk waktu yang Kau berikan pagi ini kami boleh berkumpul bersama. 我们感谢你今天赐给我们机会，可以聚集在一起。 Sekalipun kami ada di tempat tinggal kami masing-masing, tetapi kami boleh berkumpul bersama secara rohani dalam persekutuan sebagai orang-orang percaya untuk beribadah bersama. 虽然我们在各自的住处，但是我们身为信徒，我们可以在灵里面一起的来相通。 Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan untuk kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. 感谢你赐给我们这个时间，可以学习你的话语。 Biarlah Tuhan Kau pakai firman-Mu untuk boleh berbicara kepada setiap kami. 求主你使用你的话语对我们每个人说话。 Dan biarlah secara khusus firman-Mu Kau pakai untuk berbicara kepada gereja Tuhan, khususnya GKY Mangga Besar ini di dalam merayakan ulang tahun yang ke-75. 愿主特别的来使用你的话语，在我们今天国语堂庆祝75周年的时候，对我们说话。 Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi cermin bagi gereja Tuhan, bagi umat Tuhan di tempat ini. 让你的话语可以成为教会，可以成为众子民的一面镜子。 Terima kasih Tuhan. 主，我们感谢你， Dengarlah doa kami. 听我们的祷告， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 25 Mei 2020 di kota Minneapolis itu dikejutkan dengan tindakan beberapa polisi terhadap seorang yang bernama George Floyd yang ditangkap karena dituduh memakai uang palsu ketika berbelanja di sebuah toko. 在2020年的5月25日，在美国的明尼阿波利斯，一位男子名叫弗洛伊德，他被几位的警察逮捕，因为被指控他在商店里面的使用了假钞票，以至于被暴力的对待。 Tindakan brutal dari beberapa polisi itu mengakibatkan kematian George Floyd ini. 这个警察对他的这个残暴的行为导致他死亡。 Kemudian terjadilah gelombang demonstrasi dan protes besar di kota Minneapolis di Amerika Serikat dan bahkan juga meluas di beberapa kota besar lainnya di Amerika Serikat. 然后就在明尼阿波利斯这个城市，已经其他大城市都进行了大规模的抗议活动。 Ini demonstrasi besar memprotes akan rasisme dan tindakan brutal dari polisi. 这个抗议活动是因为这个种族歧视还有警察的暴力行为。 Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah kondisi demonstrasi yang berlangsung dan sesungguhnya masih di dalam masa pandemi itu, muncullah tindakan-tindakan sebagian orang, tindakan-tindakan yang anarkis dan tindakan-tindakan kekerasan. 在这个的抗议活动当中，并且在新冠病毒的时候当中，我们也看到有好些人出现了暴力的行为。 Sebagian orang itu merusak, membakar, bahkan menjara rumah atau toko atau supermarket. 很多人去破坏东西，并且放火来焚烧这些的车子还有商店。 Jadi saudara, di tengah-tengah kondisi yang tidak kondusif itu, ada sebagian orang yang memakai kesempatan untuk melakukan kejahatan di kota Minneapolis ini. 所以这样的这些情况当中，有些人是趁火打劫，在这个城市当中行恶。 Nah, setelah di tengah-tengah keadaan yang rusuh ini, di pihak lain kita melihat sebagian gereja Injili di Minneapolis menggerakkan anggota-anggota gerejanya untuk mengambil tindakan-tindakan yang kontras berbeda dengan tindakan-tindakan orang yang jahat itu. 那在这个暴动当中呢，明尼阿波利斯一部分的福音派教会就推动会有采取跟恶人行为相反的事情。 Gereja-gereja di Minneapolis itu berbuat dan menunjukkan kebaikan di tengah-tengah protes dan kerusuhan yang sedang terjadi. 当地的教会在这个暴力的行为当中呢，他们行善，并且表明他们的善意。 Mereka membersihkan jalanan dari sampah akibat kerusuhan itu. 他们在街道清理垃圾， Mereka membagikan makanan untuk mereka yang kelaparan. 他们捐赠食物给饥饿的人， Mereka menolong korban-korban kerusuhan. 他们协助暴动的这个的受害者。 Mereka bahkan menyediakan seperti pasar darurat untuk menyediakan makanan supaya bisa dibeli karena begitu banyak supermarket groceries yang rusak dan tutup.
他们也准备这个紧急的市场，因为很多的这些商店和杂货被破坏。 Juga mereka berpartisipasi untuk membangun rumah atau toko yang hancur, yang rusak karena kerusuhan itu. 他们也协助重建这些破坏的屋子和商店等等。 Ada hal-hal rohani yang juga dilakukan, yaitu mereka berkumpul bersama untuk berdoa, dan khotbah-khotbah yang disampaikan di mimbar itu juga khotbah-khotbah yang menyejukkan, sekalipun itu berisikan hal yang menentang akan rasisme. 他们也做了一些属灵的事情，例如一起祷告，并且传讲这个的上帝的话语，关于反对种族歧视的道。 Jadi saudara, kita melihat dua fenomena yang berbeda di kota Minneapolis dalam beberapa hari terakhir ini. 所以在这几天，我们可以在明尼阿波利斯看到两个不同的现象。 Di tengah-tengah kesulitan ada orang-orang atau sekelompok orang yang berbuat kejahatan dan merusak kota. 有一群的人，他们作恶破坏城市； Tetapi ada juga sekelompok orang lain yang berbuat kebaikan dengan tujuan untuk memulihkan, dengan tujuan untuk membangun kota. 但有一群的人，他们行善，目的就是为了要建立、恢复城市。 Saudara, mari kita membuka Alkitab kita. 让我们来打开我们的圣经， Kita membaca kitab Amsal. 我们要读箴言， Kitab Amsal pasal yang ke-11. 箴言11章 Ayat yang ke-10 dan 11. 10到11节， Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-10 dan 11. 箴言11章10到11节。 Demikian firman Tuhan. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. 一人享福，何成喜乐；恶人灭亡，人都欢呼。神因正直人祝福便高举，却因邪恶人的口就倾覆。 Saudara, dua Amsal yang kita baca hari ini menunjukkan kontras antara orang benar atau orang jujur dengan orang fasik, khususnya di dalam hal pengaruh pada komunitas atau pada kota di mana mereka tinggal. 刚才我们所读的12、11节，就是将义人和恶人做一个对比，并且将正直人和邪恶人做一个对比，特别是在他们所居住的城市当中。 Orang benar memberikan pengaruh yang positif di komunitasnya. 义人给予他的社会有这一个的好的影响， Sedangkan orang fasik ini memberikan pengaruh yang negatif di komunitasnya. 而恶人给予他的社会有负面的影响。 Nah, ayat 10 itu menggambarkan berharganya pengaruh positif dari orang benar itu dengan kalimat seperti ini. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. 从第10节我们就可以看到，还有写着说：“恶人享福，何成就喜乐；恶人灭亡，人都欢呼。” Kemujuran orang benar dan kebinasaan orang fasik di satu kota menimbulkan reaksi emosi yang sama, yaitu kegirangan atau sukacita. 在一个城市里面，当义人享福的时候，还有恶人灭亡的时候，都产生同一样的反应，那就是何成都喜乐。 Kenapa bisa ada kegirangan, kenapa bisa ada sukacita? 为什么他们能够有喜乐和欢呼呢？ Hal ini dikarenakan penduduknya sesungguhnya itu mendapatkan benefit atau manfaat baik secara sosial maupun secara moral dari kehidupan dan dari kehadiran orang-orang benar. 因为社会因为义人的存在而受到了这个祝福， Artinya saudara, kehadiran orang benar itu mendatangkan kebaikan bagi kota itu. 所以义人就为他的城市带来益处。 Siapa yang dimaksud dengan orang benar ini? 这个义人指的是谁呢？ Saudara, di dalam perjanjian lama istilah orang benar itu menunjuk pada orang-orang yang beriman pada Allah dan yang mengasihi Allah. 在旧约当中，义人就是表示那些对上帝有信心的人， Orang yang berusaha untuk hidup mentaati hukum-hukum Allah. 那些符合上帝标准生活的人， Orang yang hidup sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Allah. 他们的生活符合上帝标准的人， Maka orang benar ini berusaha melakukan apa yang benar. 所以义人就要努力的去做正确的事情。 Dan di ayat yang ke-11 orang benar ini disebut dengan sebutan lain, yaitu orang jujur. 那11节就成为义人为正直人， Orang yang memiliki integritas. 有诚信的人。 Nah, setelah orang benar ini kontras dengan orang fasik. 那义人跟恶人是相反的， Karena orang fasik adalah orang yang tidak mengasihi Allah, 因为恶人是不爱上帝的人， tidak mengasihi hukum-hukum Allah, 不爱上帝律法的人， tidak memiliki rasa takut akan Allah, 不敬畏上帝的人。 dan mereka melakukan apa yang mereka kehendaki dan pandang baik, tidak peduli itu baik atau salah. 他们随心所欲，不理会那个是正确还是错误的事情。 Saudara, bahkan orang fasik itu berani untuk melakukan apa yang jahat, asalkan itu mendatangkan keuntungan bagi diri sendiri. 所以邪恶的人他们会做一切的恶，就是为了自己的益处。 Nah, saudara, dari pengertian orang benar dan orang fasik ini, kita bisa berkata begini, bahwa gereja, kalau kita bicara gereja itu sesungguhnya adalah kumpulan orang benar, bukan kumpulan orang fasik. 当我们理解了义人和恶人，我们就应该知道说，教会应该是义人聚集的地方，不是恶人。 Maka kalau melihat atau bercermin dari firman Tuhan hari ini, gereja sebagai kumpulan orang benar seharusnya nih memberikan
sumbangsi, kontribusi yang positif dalam kehidupan di komunitas atau di kota di mana gereja itu ada. 那如果教会是艺人聚集的地方，他就必须在他自己所居在的城市当中带来影响，正面的影响。 Apa yang gereja bisa lakukan nih? 教会能够做什么呢？ Apa yang kita sebagai orang benar bisa lakukan? 我们身为艺人能够做什么呢？ Nah, saya ingin ajak saudara untuk merenungkan ayat 11 bagian A ini. 我要邀请大家来思想11节上半节， Dikatakan begini, berkat orang jujur memperkembangkan kota. 神因正直人祝福便高举， Berkat orang jujur membangun kota. 神因正直人祝福便高举。 Berkat orang jujur menjadikan kota sejahtera. 艺人的祝福能够使城市和平， Berkat orang jujur itu menjadikan kota jadi lebih baik. 艺人的祝福能够使这个城市更好。 Berkat orang jujur. 艺人的祝福， Apa yang dimaksud nih? 这是什么意思呢？ Saudara dikasih oleh Tuhan ada dua kemungkinan pengertian berkat orang jujur. 在当中，它可能有2个的理解： The blessing of the upright. 艺人的祝福。 Saudara pengertian pertama, 第一个的理解， berkat orang jujur itu adalah artinya berkat yang didapatkan oleh orang jujur ini dari Allah. 也就是正直人从上帝那里领受的祝福。 Jadi saudara ketika orang benar atau orang jujur ini diberkati oleh Allah, maka di sini dikatakan kota itu juga ikut mendapatkan berkat. 所以当这个艺人被上帝祝福的时候，这个城市也因为这个艺人而蒙福。 Ketika hal-hal baik mendatangi orang jujur, maka hal-hal baik itu juga mendatangkan kebaikan bagi komunitasnya. 当好的事情临到这个艺人，好的事情也会临到这个城市。 Saudara, dengan kata lain berkat itu tidak hanya berhenti atau dinikmati oleh orang jujur atau orang benar itu, tetapi meluas, melampaui diri mereka sendiri. 所以这个祝福不只是临到艺人当中，也流入到整个社会当中。 Saudara, berkat yang diterima oleh orang benar itu tentu sangat beragam bentuknya. 当然，艺人所领受的祝福有各种各样的， Tidak disebutkan secara khusus di sini. 不只是不能够很具体的说， Maka cakupannya sangat luas sekali. 所以范围很广。 Di dalam perjanjian lama berkat itu sering berupa gandum, minyak, anggur, kambing, domba, lembu sapi. 在旧约当中，祝福可能是小麦、油、葡萄、山羊、绵羊、公牛。 Jelas di dalam masa sekarang ini berkat itu bisa di dalam bentuk mungkin kemakmuran secara material atau finansial. 现在的祝福可能是物质性的或者经济上的， Mungkin kenaikan jabatan atau kedudukan. 可能升职， Mungkin itu posisi yang 可 baru. 能有新的职位， Mungkin itu prestasi yang bisa 可 dicapai. 能有所成就， Atau keberhasilan-keberhasilan tertentu lainnya. 可能是其他的成功。 Tapi saudara yang mau ditekankan di sini adalah begini, bahwa orang benar, orang jujur itu yang diberkati ini memakai atau men-sharingkan berkat-berkat yang didapat itu untuk manfaat bagi komunitasnya. 但这里要强调的是，这个艺人他领受祝福，并且他把他的祝福分享给他这个城市。 Maka kita bisa mengerti saudara apa yang dituliskan di ayat 10a tadi. Bila orang benar mujur, bila orang benar itu berhasil, atau bila orang benar itu makmur, beria-rialah kota. 所以我们看第10上半节说到，艺人享福，他得到福分的时候，何曾都喜乐。 Jadi kita bisa mengambil contoh, saudara, misalnya ada seorang righteous man, seorang yang benar itu diberkati dengan harta, dengan kekayaan. 例如说，有一个艺人，他蒙福，他有很多的财产， Dia punya hati untuk men-sharingkan berkat itu untuk orang lain. 他很愿意把他的福分这个分享给别人。 Maka tentu banyak orang di komunitasnya, khususnya mungkin orang-orang yang miskin atau berkekurangan atau berkebutuhan itu mendapatkan manfaat dari berkat yang diterima oleh orang benar ini. 所以在他的群体当中，很多的贫穷的人或者有需要的人，就会因为他得到祝福， Atau contoh lain, 或者其他的例子， mungkin ada seorang benar yang terpilih misalnya menjadi seorang pejabat, katakanlah menjadi seorang wali kota. 可能有一个艺人被当选成为市长， Dan dia punya hati mau memakai jabatan ini untuk mendatangkan berkat bagi komunitasnya. 他想要使用他的职位去祝福这个社会。 Maka wali kota yang benar, yang righteous ini akan berjuang untuk kebaikan kota itu. 那这个正义的市长，他会努力的为这社会的好处而去做， Dia akan melawan korupsi. 他会打击贪污， Dia akan melawan ketidakadilan. 他会打击一些的不公义。 Sangat berbeda kalau wali kota itu fasik, adalah orang fasik. 如果这个市长是恶人，就是非常不一样。 Wali kota fasik akan mencari keuntungan untuk diri sendiri. 邪恶的市长只为自己的利着想， Akan mungkin lebih memperhatikan orang kaya daripada orang miskin. 只会注意那些有钱人与其贫穷人， Dan tidak mempedulikan bagaimana membangun kota. 也不关心怎么样建立这个城市。 Jadi ini pengertian pertama, berkat orang jujur itu adalah berkat-berkat yang didapatkan oleh orang jujur ini dari Allah. 所以正直人祝福，意思就是说正直人从上帝那里领受祝福。 Tetapi ada kemungkinan pengertian yang kedua. 但可能也有第二个理解， Berkat orang jujur itu adalah berkat yang diberikan atau disampaikan oleh orang jujur kepada komunitasnya, kepada kotanya. 就是这个的艺人，他向社区所传达的祝福，给予的祝福。 Setelah kita berbicara mengenai berkat yang diberikan oleh orang benar melalui kehadirannya dan melalui perkataannya.
我们说的是这个义人透过他的存在，向这个的社会表明祝福。 Saudara, orang benar itu menghadirkan berkat ketika mereka itu melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan yang bermanfaat bagi komunitas, bagi masyarakat sekitar. 义人透过他的好行为祝福社会， Menjadi tetangga yang baik, sesama yang baik. 成为一个好的邻舍， Ikut memilih pemimpin yang baik. 选出一个好的领袖， Hidup benar dan tidak berkontribusi pada tingkah laku yang tidak baik bagi sesama. 生活正直，也不会同流合污。 Kita bersyukur gereja kita dan juga gereja-gereja lain itu melakukan pelayanan sosial semasa pandemi COVID-19 ini. 在这个新冠病毒的时期，我们的教会也有做了许多社会关怀， Itu sebagai salah satu bentuk tanggung jawab atau kepedulian sosial kita. 这是我们对于社会这个责任， Sudah menghadirkan berkat melalui perbuatan baik. 透过好行为带来祝福。 Tapi berkat itu dihadirkan bukan hanya melalui perbuatan, 但这个祝福不只是透过行为， tetapi juga melalui perkataan. 也透过言语。 Maka saudara lihat di ayat 11 ini, berkat orang jujur ini dikontraskan dengan apa? Dikontraskan di ayat 11 dengan berkata begini, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. 我们看11节，他有说到正直人的祝福对比，就是说邪恶人的口就欺负， Orang fasik ini merugikan, membahayakan, merusak kotanya. 邪恶的人会破坏这个的城市， Dan tindakan mereka dikaitkan dengan mulut mereka, 他的行为跟他的口是有相关的， dikaitkan dengan perkataan mereka. 他们的言语 Perkataan yang merusak dan merugikan kotanya. 破坏这个城市的言语， Misalnya bisa berupa nasihat-nasihat yang buruk, 例如说一些不好的劝告， bisa berupa konseling yang bertentangan dengan kebenaran, 一些与反抗真理的一些话语， bisa melalui dusta 透过谎言、 atau gosip 闲话、 atau hoax 假新闻、 atau kritikan yang destruktif 破坏性的批评、 atau kalimat-kalimat provokatif 挑衅的句子， atau mungkin hujatan 这个的亵渎 atau mungkin sumpah palsu 或者伪证， atau mungkin kata-kata kotor 或者这些脏话 atau kata-kata kasar. 或者粗话， Saudara, ini semuanya mendatangkan kerusakan dan kekacauan bagi masyarakat, menciptakan mungkin perpecahan di masyarakat. 这些都会为社会带来混乱和分裂。 Tidak heran kalau di Amsal pasal 11, satu ayat sebelum ayat 10, di ayat 9 itu dikatakan begini, dengan mulutnya orang fasik itu membinasakan sesama manusianya. 我们看箴言11章9上半节说到，不敬虔的人用口败坏邻居。 Saudara, orang-orang seperti ini jelas tidak memberkati kota atau negeri mereka. 这样的人很明显不会祝福他的国家， Karena mereka menunjukkan gaya hidup yang jahat, yang merusak, yang selfish. 因为他们的生活是自私的，是邪恶的。 Maka kontras dengan orang fasik ini, orang benar itu memberkati kotanya. 那跟邪恶人相反，就是义人会祝福他的国家。 Saudara, memberkati itu bisa punya arti memberikan sesuatu kebaikan. 祝福可能说他可以行善， Tetapi memberkati itu juga punya arti mengatakan hal yang baik kepada sesuatu. 祝福也可以说是这个人他说出好的话语祝福这个国家。 Saudara, perkataan kita itu lebih dari sekedar memiliki nilai atau konsekuensi relasional. 其实我们所说的话，不只是有它的价值，还有导致后果。 Perkataan kita itu bisa mempengaruhi kondisi dan kesehatan komunitas di mana kita tinggal. 我们所说的话也会影响我们这个社区的健康。 Amsal pasal 11 ini mengingatkan bahwa perkataan-perkataan orang benar, orang jujur harusnya membangun komunitasnya. 所以箴言就提醒我们，义人的言语应该是要建立城市的。 Orang benar harusnya bisa mengeluarkan nasihat-nasihat, menyampaikan nasihat-nasihat yang baik, yang kudus, yang menguatkan. 应该可以说出好的建立人的话语， Memberikan kata-kata penghiburan yang menguatkan. 给予那些安慰人、坚固人的话语。 Kalaupun memberikan kritikan itu kritikan-kritikan yang konstruktif bukan destruktif. 就算给予批评，也是建设性的，不是批评摧毁性的。 Kalau dia seorang pendeta atau pengkhotbah, dia akan menyampaikan khotbah-khotbah yang menyejukkan. 如果他是一位牧师，他讲的道也会使人惊讶。 Saudara, bisa dengan perbuatan, bisa dengan perkataan. 可以透过行为，可以透过言语。 Salah satu bentuk perkataan berkat yang disampaikan, yang bisa disampaikan, itu adalah dalam bentuk doa yang sungguh untuk kota, untuk bangsa, untuk negara di mana kita tinggal. 一个可以祝福人的言语，就是说为他的国家、城市来祷告。 Saudara, orang benar itu memberkati kotanya ketika ia berlutut dan berdoa untuk kotanya, untuk negerinya. 当一个义人愿意跪下祷告的时候，他就会祝福他的国家。 Berdoa memohon berkat Allah dicurahkan. 祷告祈求上帝的祝福临到， Berdoa untuk kesejahteraan kota itu. 为这国家的繁荣祷告。 Saudara, Nabi Yeremia pernah berkata kepada orang-orang Israel yang dibuang di Babel. 先知耶利米曾经对在巴比伦被掳之民这么说， Mereka tinggal di kota negeri asing. 他们在异地生活。 Tapi Yeremia berkata begini,
但是耶利米这么说， Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. 我所使你们被掳到的那城，你们要为那城求平安，为那城祷告耶和华，因为那城得平安，你们也随着得平安。 Yeremia 29 ayat yang ke-7. 耶利米书29章7节。 Saudara, kita sebagai orang benar bisa berdoa supaya Tuhan berbelas kasihan, memberikan pengampunan dan tidak menjatuhkan hukuman. 我们身为义人，我们可以祈求上帝怜悯我们的城市，不要把惩罚临到我们的城市。 Kita memberkati bangsa kita, kota kita dengan kita berdoa untuk para pemimpin kota atau bangsa atau negara. 我们可以为着我们国家的领袖来祷告。 Maka Paulus berkata di 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2, naikkanlah permohonan, doa, syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. 所以使徒保罗在提摩太前书2章1到2节这么说：我劝你们第一要为万人祈求、祷告、代求、祝谢，为君王和一切在位的也该如此，使我们可以敬虔端正、平安无事的度日。 Suatu kota, suatu bangsa, suatu negara akan sangat diberkati jikalau banyak orang benar berdoa di dalamnya. 如果在一个城市当中有很多义人祷告，这是很蒙福的事情。 Jadi saudara, ini dua pengertian istilah berkat orang jujur. 所以这是两个对于正直人祝福两个不同的理解， Kedua pengertian ini tidak perlu dipertentangkan. 这两个理解不是相对的， Karena sesungguhnya kedua pengertian ini punya inti yang sama. 因为这两个理解有一样的含义， Yaitu orang benar, orang jujur ini memediasi berkat Allah dalam berbagai bentuk untuk kebaikan, untuk manfaat orang lain, untuk manfaat komunitas, kota, negeri, bangsa. 正直人会把上帝的祝福流入到整个的国家、城市。 Jadi orang benar itu tidak hanya membawa kebaikan untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk orang lain. 所以义人不只是自己领受祝福，他也要把祝福带给别人。 Saudara, ada seorang penafsir Alkitab itu meringkaskan kontras antara orang benar dan orang fasik di kitab Amsal. 有一个的是经家对于正人、义人和恶人的对比，这样子说， Dan dia meringkaskan dengan kalimat seperti ini. 他这样子来做总结。 Orang benar bersedia untuk dirinya mengalami kerugian demi untuk mendatangkan keuntungan bagi komunitasnya. Orang fasik bersedia untuk merugikan komunitasnya demi untuk mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri. 义人愿意使自己不利，为社区带来益处；而恶人愿意使社会不利，为自己带来益处。 Orang benar dikatakan oleh orang ini bersedia untuk dirinya mengalami kerugian mungkin, tapi dengan tujuan untuk apa? Mendatangkan kebaikan, mendatangkan keuntungan bagi orang lain. 一个的义人，他甘愿自己吃亏，他也要把益处带给社会。 Saudara, bukankah ini kebenaran Injil? 所以这个就不是福音吗？ Bukankah ini yang ditunjukkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus? 不就是主耶稣所写明的吗？ Dia rela datang menderita dan mati, 他愿意来到世界受苦死亡， mengalami kerugian. 经历吃亏， Demi apa? 为了什么呢？ Demi untuk mendatangkan berkat kebaikan, keselamatan bagi orang banyak. 就是要把救恩、祝福带给许多人。 Saudara, bukankah ini seharusnya menjadi semangat pelayanan Kristen yang menyerupai Kristus? 这不应该是我们身为基督徒应该效法耶稣所做的吗？ Maka tidak heran Paulus berkata begini di Filipi 2 ayat yang keempat. 所以怪不得保罗在腓立比书2章4节这么说： Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain 个人 juga. 个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。 Kiranya gereja kita dipenuhi sungguh-sungguh dengan orang-orang benar yang jadi berkat bagi kota ini, bagi negeri ini, bagi bangsa ini. 但愿我们的教会有许多的义人，可以为这个国家、为这个民族带来祝福。 Kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui pelayanan berkat yang kita berikan untuk negeri, untuk bangsa, untuk kota kita. 但愿透过我们对这个社会所做的，能够给荣耀带给上帝。 Mari kita berdoa. 让我们一起祷告。 Tuhan, kami bersyukur untuk waktu kami boleh merenungkan firman-Mu. 主，我们感谢你，我们可以聆听你的话语。 Secara khusus di hari ulang tahun GKI Mangga Besar, kami merenungkan tema Bless Our Nation. 特别在这个的国语堂的周年庆典当中，我们要纪念怎么样去祝福我们的国家， Mengingatkan kami sebagai kumpulan orang benar bahwa kami menerima berkat seharusnya tidak berhenti hanya untuk diri kami. 提醒我们当我们教会成为有义人聚集的时候，这个祝福不要只是停在我们这里， Tetapi biarlah Tuhan berkat-berkat yang kami terima dari Tuhan boleh kami pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain, bagi komunitas, bagi kota, bagi bangsa kami. 我们从上帝所领受的祝福，要带给祝福给这个的社会，给这个的国家。 Bahwa kami untuk menjadi orang-orang yang bisa menghadirkan berkat melalui perbuatan maupun melalui perkataan kami. 但愿透过我们的言语行为，可以把祝福带给别人。
Jadikan kami sebagai kumpulan orang benar yang juga berdoa untuk kota ini, untuk bangsa kami ini Tuhan. 当我们这群艺人聚集的时候，我们要为我们的国家祷告。 Biarlah kami bisa melakukan itu sebagai satu bentuk kami memberkati akan kota kami, akan bangsa kami. 但愿我们所做的能够把祝福带到这个国家和城市。 Biarlah kehadiran gerejamu GKY Mangga Besar sungguh jadi berkat di lingkungan di mana Tuhan tempatkan gerejamu ini. 但愿国语堂在的地方都能够成为祝福。 Terima kasih Tuhan. 感谢主， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. 奉主耶稣基督的名，我们祷告。 Amin. 阿门。